kita atau sebagainya. Yang kena itu warna. Bila kita tanya-tanya sikit, tinggallah kesan dia warna biru, maka peng kita tu. Maka kita ambil wuduk dalam keadaan ada warna tadi, itu tak menghalang air. Itu tak ada masalah. Sebab dianya bukannya benda, dia hanya warna. Tapi kalau benda, ada benda, dalam bahasa Arab dia panggil jirib. Jadi kalau ada benda yang menghalang air sampai ke kulit, ataupun sampai ke kuku, tak mesti kulit lah, bahagian yang wajib kita basuh, maka tak sah lah. Jadi antara benda yang banyak anak-anak remaja kita pakai ni, tuan-tuan semua, yang pertama dia pakai pengelak kuku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil kuitek. Bahasa Arab pula, bahasa Inggeris. Arab pagi-pagi ni. Jadi tuan-tuan semua, pengelak kuku ni, dulu-dulu lah, kalau kat kampung saya, yang pakai pengelak kuku ni, bangsa lain je. Cina ke, India ke. Orang Kelantan panggil tokpek. Ada orang Kelantan sini. Jadi yang pakai benda ni, tuan-tuan semua, bangsa lain je dulu-dulu. Orang Melayu dia pakai ni. Tapi zaman ini zaman ni, anak-anak Melayu kita, orang yang beragama Islam pun dia pakai. Dia beli, dia boleh pakai warna merah lah, warna purple lah, macam-macam warna tuan-tuan semua. Bila dia pakai, dia ambil air semayang, air tu tak kena kuku. Air tu tak kena kuku kerana dilapisi, dihalang oleh pengelak kuku tadi. Maka dia semayang, okeylah budak ni baguslah, rajin semayang. Walaupun pakai benda ni, rajin semayang. Kadang-kadang syaitan ni dia sengaja. Dia suruh orang tu rajin semayang. Dia tak kacau bab semayang. Jadi dia rajin semayang. Dalam keadaan semayangnya tidak sah. Semayang dia rajin, tapi semayangnya tidak sah. Jadi tuan-tuan semua, banyak perkara nak kena tengok. Bukan sekadar rajin semayang saja, tapi kita kena pastikan semayang yang kita rajin semayang itu sah. Jangan rajin semayang tapi semayang tak sah. Maka kita telah ditipu oleh syaitan bulat-bulat. Di syaitan ni dia punya taktik banyak. Dia punya tactical dia. Bukan sekadar dia halang kita daripada buat ibadat. Kadang-kadang dia tak halang kita buat ibadat, tetapi dia jahilkan kita. Jadi bila kita jahil, kita tak tahu mana yang sah, mana yang tak sah. Akhirnya kita pun buat dalam keadaan sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai syaitan tu semua, dia punya taktik dia. Kelicikan syaitan tu semua. Jadi duk buat benda yang dalam keadaan tak sah. Boleh tuan-tuan semua, kena tengok. Anak-anak remaja, khususnya anak-anak perempuan kita, benda tu tak dipakai oleh orang lelaki. Dan isteri pun kena tengok sama. Kadang-kadang isteri ni, dia terjebak sama. Kan, walaupun dah berusia, tapi kadang-kadang jiwa remaja tu ada dalam diri dia. Dia nak buat macam budak-budak buat. Jadi semayang 5 waktu sehari semalam. Sekurang-kurangnya, kita ambil wuduk 3 atau 4 kali sehari. Mungkinlah isyak tu pakai wuduk maghrib. Tapi kalau subuh ke zuhur, subuh 1 wuduk, zuhur 1 wuduk. Dan semua semayang tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata Allah Ta'ala Maha Pemurah. Ya, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tetapi yang turunkan hukum tu pun Allah Ta'ala juga. Tentu jangan tertipu. Syaitan kata kau buatlah apa, tak apa. Allah Ta'ala kan Maha Pemurah, Maha Pengampun. Akhirnya tak apa. Wah, Tuhan tahulah niat kita. Oh. Habis tu hukum yang suruh rata air tu, siapa yang buat turun? Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala. Sebab itu satu hari, Nabi SAW tengok, ada seorang lelaki ambil air semayang, tumit kaki dia tak rata. Nabi pun seru daripada jauh. Wailun lil a'qabi minan nar. Tumit kaki tak rata air tu,
masuk dalam neraka wil. Pasal apa masuk neraka wil? Dah tak rata tu ambil kaki sikit, semayang tak sah lah. Bila semayang tak sah, macam tak semayang. Bila tak semayang, apa jadi? Masuk neraka lah. Fawailul lil musallin. Kan? Alladzina hum an salatihim sahun. Ma salakakum fi saqar. Apakah yang masukkan kamu dalam neraka saqar? Qalu, jawab mereka, lam naku minal musallin. Kami dulu masa di dunia tak semayang. Neraka apa tuan-tuan semua? Saqar. Boleh ingat tu? Neraka saqar. Tak semayang ni masuk neraka saqar. Masuklah orang tak semayang ni, semayang dia tak sah. Yang kedua, yang boleh halang airnya, ni pewarna rambut. Pewarna rambut. Tadi pengelak kuku. Inai pun sama. Inai yang dijual ni, tuan-tuan semua kena cek. Kalau kita ambil kertas pasir kan, kita tanya-tanya sikit, dia keluar habuk. Keluar habuk. Habuk daripada inai tu. Bermakna ada benda tu atas kuku. Bukan warna saja. Habuk tu lah duduk atas kuku tu. Ada benda yang menghalang air. Walaupun dia buh nama inai sekalipun. Tak boleh. Jadi tak sah lah ambil tu. Yang kedua tadi pengelak pula pewarna rambut. Rambut kita ni, kita warnakan, tuan-tuan semua, boleh. Kalau dah naik uban, sunat warnakan rambut. Khidab nama dia. Tetapi jangan warnakan dengan warna hitam. Warna lain boleh. Warna kuning, warna oranye, warna hijau, boleh. Kita pergi ke tumbuk daun betik, hijau tu, sapu kat uban tu. Hijau lah rambut kita, uban kita tu, boleh. Tak ada masalah. Warna selain daripada hitam, boleh pula. Sunat. Janggut kita dah putih kan, rambut kita dah putih, ambil inai, warnakan. Itu sunnah. Nabi kata, khaliful yahud. Jangan kamu tiru orang Yahudi. Fa innahum la yakhdibun. Mereka itu tak warnakan rambut, uban mereka. Rambut dan janggut yang beruban. Itu setengah ulama dia pakai inai kat janggut. Ulama-ulama benua Arab kan. India apa semua tu, dia janggut dia oranye gitu. Janggut lebat. Itu sunnah Nabi SAW. Sunnah. Tapi jangan hitam. Hitam tak boleh. Hitam ni boleh pakai bila nak masuk perang saja. Kalau tuan-tuan nak masuk perang, boleh. Sebab apa? Sebab supaya nampak muda. Musuh tengok, oi muda belaka tentera Islam. Takut kata dia. Dia dah gentar. Membuatkan dia gentar. Kalau masuk perang, janggut dengan ruban putih belaka, musuh tengok, Allah tentera Islam. Tua-tua belaka dah. Tiup pun terbalik. Jadi sebab itu kalau masuk perang, boleh warnakan janggut, uban, warna hitam. Tapi kalau tak masuk perang, tak boleh. Yang kedua boleh warnakan hitam, isteri. Ini ulama sebut, isteri boleh. Kalau suami dia suruh. Suami kalau isteri suruh tak boleh. Tapi isteri kalau disuruh oleh suami, dia boleh warnakan hitam. Ada ulama yang kata macam tu. Syekh Ramli kata. Sebab apa? Sebab isteri itu perhiasan untuk suami. Jadi, dia dah uban putih habis atas kepala dia. Suami dia ada pening kepala, tengok. Kan? Bini pun lagi pening. Suami asyik tak balik-balik. Duduk kedai tom yam. Asal malam pergi kedai tom yam. Asal malam duduk kat kedai tom yam. Jadi isteri pun tanya, bang, pasal apa abang ni asyik kedai tom yam je melepak? Ya, awak pun dah berubah putih.
Saya dah tertukar orang ke hantu. Contohnya lah kan. Jadi bini dia pun pergi kat kedai, warnakan rambut dengan warna hitam. Balik tengok muda pula. Tak pergi-pergi dah kedai Tom Yam. Makan Tom Yam kat rumah. Itu dibolehkan dalam Islam. Tetapi syarat dia pewarna tadi tidak ada jirim. Kalau ada jirim, ada benda, ada ketulan. Ada benda lah ketulan tu nampak usaha. Ada benda kat rambut tu. Dia menghalang air sampai ke rambut. Jadi kalau tak boleh sampai air ke rambut, tak sahlah mandi wajib. Tak sahlah wuduk pada tempat yang kita sapu tu. Jadi kena pilihlah pewarna yang jenis macam inai gitu. Inai, sapu kat kepala, dia tinggal warna. Kalau jenis pewarna yang ada benda melekat kat rambut, itu kalis air dan air tak sampai kat rambut, mandi wajib tak sah. Macam mana nak tahu? Formulanya senang. Biasanya kalau jenis ada benda ni lekat kat rambut, lepas kita warna, rambut jadi keras. Rambut dia tercacak, keras. Macam tuan-tuan pakai, apa tu? Pomex. Pomex apa? Minyak rambut tu lah, gel tu, keras kan? Jadi tuan-tuan semua, rambut kita menjadi keras. Dia rambut tu. Lepas warna kan tu jadi keras. Kita pegang keras. Kan? Kembang je, besar je rambut. Itu cam lah ada benda yang duduk kat rambut. Kan tidak macam mana dia tiba-tiba jadi keras lepas kita warnakan. Kalau dia sekadar warna. Kita pun mandi wajib. Perempuan mandi wajib. Lepas habis haid 7 hari, dia pun mandi wajib. Mandi dia tak sah. Bila mandi tak sah, dia semayang. Semayang tak sah. Sebab dia semayang dalam keadaan berhadas. Macam mana nak buat? Kalau dia mati. Nak mandi mayat macam mana? Tuan-tuan, agak-agak mandi mayat macam mana? Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita cukup rambut. Sebab dia tak boleh mandi mayat dalam keadaan tak rata. Walaupun ada kata tayamum tak menyelesaikan masalah. Cukup. Ambil pisau jilat, cukup. Baru boleh mandi mayat. Susah tuan-tuan semua. Mati pun susah. Ini antara benda yang musibah. Musibah ataupun satu benda yang banyak orang-orang Islam kita di akhir zaman ni buat benda ni. Anak-anak kita lah, anak-anak remaja, anak-anak retua. Bukan remaja saja, retua pun ada. Tahu. Yang tua lah. Buat. Jadi tuan-tuan semua, bukan salah kita nak berhias boleh. Ada je benda boleh. Tuan-tuan pergi kat salon. Kalau perempuan tu ada salon muslimah. Pergi, saya nak warnakan rambut dengan inai. Dia muslimah, dia tahu. Dia pun ambil inai, sapu. Lepas tu basuh, cuci. Pegang rambut lepas tu macam biasa je. Tak ada keras, tak ada mengembang. Itu maknanya ada pewarna sahaja. Boleh dia isu dia sikit je. Isu dia warna rambut. Dia melengek tuan-tuan semua. Mandi wajib tak sah. Bila lepas haid mandi wajib tak sah, suami tak boleh setubuhi dia. Macam mana nak setubuh orang berhadas? Semayang tak sah. Banyak cerita tuan-tuan. Pegang Quran haram. Masuk masjid tak boleh. Punca daripada warna rambut. Boleh InsyaAllah. Jadi kalau setubuh macam mana setubuh? Setubuh haram lah. Setubuh haram. Sebab apa? Sebab dia belum terangkat hadas ni. Habis tu macam mana Ustaz? Suruh bini cukur rambut dulu. Kan? Baru boleh angkat. Baru boleh mandi wajib.
Kita kan tak boleh setubuhi isteri sebelum dia mandi wajib. Bukan boleh setubuh bila kering. Tentu kena, saya faham, saya percaya orang dalam masjid faham. Tapi ada orang yang tak mari masjid, tak mari kuliah, dia tak faham. Dia ingat tak ada darah boleh. Ini cerita sendiri. Saya dengar dia cerita sendiri kat saya. Gitu ke Ustaz? Saya ingat dah tak ada darah boleh gomor dah. Tak boleh, mana boleh. Mandi dulu, wajib mandi. Okay, habis itu tuan-tuan semua, selesai. Kemudian syarat yang seterusnya lagi, wa yadkhulul waqtu lidaimil hadathi wa 'adda minha ar-rafi'i raf'al khabathi. Masuknya waktu salat bagi yang sentiasa berhadas. Imam Rafi'i pula berpendapat menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum daripada terlebih dahulu termasuk dalam syarat sah wudu. Dalam matan 227 ini, bait ataupun rangkap nombor 127 ini ada dua syarat. Syarat yang pertama, masuk waktu lidaimil hadas bagi orang yang sentiasa berhadas. Orang sentiasa berhadas ni macam mana tuan-tuan semua? Orang yang sentiasa berhadas, dia contohnya lah, orang yang kencing tak tus, tak berhenti. Itu dia panggil daimul hadas. Hadas dia sentiasa keluar. Maka wuduk dia tak tahan lah. Bila dia ambil wuduk, keluar air kencing. Batal wuduk. Ambil lagi keluar, ambil lagi keluar. Nama dia dalam fiqh daimul hadas. Nama kencing tak tus tu, nama dia salisul baul. Salisul baul masuk dalam kategori daimul hadas. Ataupun orang ni sentiasa keluar darah istihadah. Lepas 15 hari darah haid, dia keluar lagi. Darah haid sampai 15 hari, hari 16 dia masih keluar. Darah yang keluar hari ke-16 tu dipanggil istihadah. Maka wuduk dia, kalau dia ambil keluar darah, batal lah. Ambil keluar darah, batal. Tapi macam mana nak sembahyang? Jadi orang yang macam ni dia panggil daimul hadas ataupun sahibul darurah. Orang yang ada darurat, terpaksa. Jadi wuduk dia lagu lain. Ada perbezaan sikit. Jadi syarat bagi orang yang macam ni, dia nak ambil wuduk, dukhulul waqti, kena masuk waktu. Kalau tak masuk waktu, tak boleh. Kita ni orang yang sihat ni, tuan-tuan nak sembahyang subuh pagi ni, tuan-tuan nak ambil wuduk pukul 5 pagi untuk tahajud, habis sembahyang tahajud apa semua, tuan-tuan mari ke sini, wuduk duk tahan lagi, tuan-tuan sembahyang subuh, tak ada masalah. Sebab kita orang sihat. Tapi orang yang ni, daimul hadas ni, orang yang kencing sentiasa menitis, orang yang pakai beg air kencing, orang yang istihadah, dia nak ambil wuduk, dia kena tunggu masuk waktu. Jadi untuk sembahyang subuh, dia kena tunggu dulu masuk waktu subuh. Untuk sembahyang zuhur, dia kena tunggu dulu masuk waktu zuhur. Asar pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama. Masuk dalam kategori ni, orang yang pakai beg tu. Beg kencing. Beg sistoma nama dia kan. Jadi tuan-tuan semua, sama. Sebab air kencing dia sentiasa keluar. Dia tak boleh, dia tak ada baik, dia dah rosak. Kan, kencing keluar sentiasa. Berhadas. Ataupun, orang yang sentiasa keluar mazi. Mazi dia sentiasa meleleh keluar. Ini pernah berlaku kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, kuntu rajulan mazza'an. Aku ni seorang lelaki yang tak tus mazi. Mazi dia sentiasa keluar. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi minni. Aku segan nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana anak dia tu isteri aku. Pak mentua segan nak tanya benda-benda sulit macam ni. Tak. Kita tak cakap merapu dengan pak mentua.
Tu tuan-tuan semua. Tuan-tuan merapu juga dengan Pak Mentua. Kita dengan Pak Mentua cakap serius lah. Kan tak? Tukar ahli apa semua ni tak cakap dengan Pak Mentua. Pak nak ke tukar ahli? Tapi dengan member-member kat kedai kopi, kedai mamak, sembang tongkat ahli lah, tongkat gajah lah, macam-macam. Dengan Pak Mentua segan. Benda-benda sulit macam tu. Sama lah, saya Ali pun sama. Dia kata, segan nak tanya benda sulit macam tu. Kan, kerana dia ni Pak Mentua aku. Lalu aku hantar Miqdad, sahabat Nabi nama Miqdad, untuk tanya. Wakilkan Miqdad untuk tanya. Lalu Rasulullah kata, kena basuh tiap-tiap kali nak sembahyang. Maksudnya basuh, kemudian ikat, kemudian ambil wudu, kemudian terus sembahyang. Tapi benda proses ni kena buat setelah masuk waktu sembahyang. Jadi orang yang dari mula hadas ni, tuan-tuan semua kena basuh tu istinja lah. Kemudian kena ikat atau sumbat. Kan lelaki kena ikat lah, dia tak boleh sumbat. Orang perempuan kena sumbat. Lelaki ikat. Kan? Tahu ikat? Ikat tu jangan bagi keluar. Ikat. Itulah kat batang pahit. Itulah ikat. Kan? Faham lah kan? Ikat di situ supaya air kencing tu tak keluar. Tak keluar kat luar. Orang perempuan kena ambil kapas, sumbat. Supaya dia tak keluar. Darah istihadah tu tak keluar. Kalau keluar pun sikit, mengurangkan. Yang ketiga, ambil wudu. Terus ambil wudu. Yang keempat, terus sembahyang. Semua ini, 4 proses ni kena mualat, berturut-turut. Tak boleh selang lama. Gap yang lama tak boleh. Kalau kita ni, orang yang sihat ni, tak apa selang lama. Ambil wudu sebelum waktu pun tak apa. Contoh tuan-tuan ambil wudu, selang lama. Ambil wudu, ni sekarang ni turun masjid ambil wudu dah. Lepas tu guna untuk sembahyang zuhur sekarang. Boleh. Selang lama. Tapi untuk orang penyakit macam ni tak boleh. Ambil wudu, lepas tu terus sembahyang. Basuh anggota pun tak boleh selang lama. Kita orang sihat ni, boleh basuh anggota selang-selang. Tuan-tuan basuh muka ni kat sini, kat Masjid Sabiri. Saja aku mengambil wuduk kan Allah Ta'ala. Basuh muka saja. Lepas tu, start kereta, nak balik ke kampung Kedah. Sampai ke RNR Tapah, berhenti. Basuh tangan. Basuh tangan. Boleh? Jalan lagi. Sampai kat, mana atas pada tu. Berhenti lagi. Sapu kepala pula. Sampai kat Al-Ustaz, baru basuh kaki. Baru selesai wuduk dia, dia pun baru sembahyang. Allahu Akbar. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan berlaku celah-celah tu benda membatalkan sembahyang. Sebab apa? Sebab wuduk orang yang sihat, dia tak wajib mualat. Boleh selang jauh. Tapi untuk orang yang penyakit macam ni, dia kena mualat. Berturut-turut. Okey? Jadi ingat ni tuan-tuan semua kan, ni penyakit yang banyak berlaku di akhir zaman ni. Orang ramai kena prostat. Jadi bila kena prostat, dia kena pakai beg. Kadang-kadang kencing dia tak boleh keluar, kencing tak tus, kan, dan sebagainya, doktor masukkan beg. Jadi bila dia start pakai beg, maka inilah hukum dia. Wuduknya setiap kali masuk waktu sembahyang. Tahan untuk satu fardu saja. Jadi untuk sembahyang maghrib, satu wudu. Untuk sembahyang isyak, satu wudu. Dan proses tu kena buat setiap kali masuk waktu sembahyang. Kemudian, yang keduanya dalam rangkap ini, syarat yang kedua, kita kena basuh dulu najis yang ada kat badan kita, baru sah wudu kita. Itu mengikut Imam Rafi'i. Jadi kalau ada najis, basuh dulu. Baru ambil wudu. Baik. Wasunanu siwaku thumma basmila waghsil yadayka qabla an tudakhila.
Sunat-sunat wudu. Habislah syarat wudu 5 selesai. Sekarang dia akan cerita kepada kita sunat wudu. Sunat-sunat wudu antaranya bersiwak, yakni menggosok gigi. Kemudian mulakan dengan menyebut nama Allah, basuhkan kedua-dua telapak tanganmu sebelum kamu memasukkannya ke dalam bekas. Jadi dalam sini ada 3 sunat wudu. Yang pertama, siwak, bersugi. Ini sunat wudu yang ramai orang tak buat lah. Melainkan orang-orang yang telah biasa ikut jamaah tabligh atau sebagainya, dia sentiasa letak kayu sugi dalam poket. Jadi sunat ini kalau kita tak buat, tak biasa, memang tak buat. Boleh kata ramai orang tak buat. Kita tengok orang ambil wudu di paip, berapa orang yang bersugi. Ini sunnah yang ditinggalkan orang. Jadi kalau boleh lepas ni, belilah kayu sugi sebatang. Kalau tak nak beli kayu sugi, bawa buah gigi. Tak syarat kayu sugi. Buah gigi pun tak apa. Tapi kita kena gosok tempat dia. Mana tempat dia? Tempat dia khilaf ulama. Ada kata ulama, sebelum mula berwudu, gosok dulu, baru start Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata ulama yang lain, Ibn Hajar kata, tempat dia lepas basuh tangan sebelum kumur. Kalau tak kena tempat dia, tak dapat pahala. Yang pertama, ulama kata sugi dulu, baru start ambil wudu. Yang kedua, tempat dia, kata ulama ni, ulama yang kedua, lepas daripada basuh tangan pergelangan tangan, sebelum kumur. Basuh tangan dulu, sugi. Baru dapat pahala ni. Okey? Jadi tuan-tuan semua beli kayu sugi ataupun bawa buah gigi lah. Tapi nak bawa buah gigi ni payah, kayu sugi yang senang. Tak dalam poket, nak berwudu, basuh tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan. Sebelum kumur, sugi. Kemudian baru masuk air ke mulut, kumur. Dapat pahala bersugi. Sugi ni tuan-tuan semua sunnah Nabi SAW. Dan antara sunnah Nabi yang terakhir Nabi buat sebelum menghembuskan nafas baginda SAW yang terakhir. Nabi ketika sedang sakit, Nabi minta duduk di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi isteri-isteri lain izinkan. Jadi Nabi tak bergililah, dah sakit kan, tak larat nak bergilir, kena minta izin. Ini orang yang isteri ada 2, 3 ni lagu tu kaedah dia. Bila kita tak nak balik ke rumah yang lain, kena minta izin. Kalau tak minta izin, kena pergi. Ada ulama dulu di Kelantan, kena usung pergi. Sebab apa? Sebab nak kena bergilir. Dia dah tua, sakit, tapi gilir wajib. Jadi diusung pergi. Naik atas katil ke apa tak usung. Besok giliran wajib. Melainkan isteri kata tak apalah bang, balik pun tak ada guna juga, dah berusung ni, duduklah rumah tua tu. Contohnya kalau dia kata begitu tak apa. Gitu kaedah dia. Jadi tuan-tuan semua, Aisyah jaga Nabi SAW dan Nabi duduk rumah Aisyah. Ketika sakit, sebelum Nabi hembuskan nafas yang terakhir, Nabi bersandar di dada Aisyah macam ni. Mana bersandar gini, di dada. Belakang Nabi bersandar kat dada Aisyah. Aisyah masih muda, kuat. Belasan tahun lagi. Masa Nabi wafat, 18 gitulah. Umur dia tak masuk 20 lagi. Jadi, bersandar kat situ. Kemudian, Nabi SAW dalam keadaan itu, Nabi pun sakit, tuan-tuan semua. Sakit. Ketika itu Nabi duduk celup tangan dalam air dan Nabi angkat dan sapu kat muka. Sakit. Nabi baca, Allahumma a'inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Macam tu. Kemudian, sebelum tu, masuk Sayyidina Abdul Rahman, abang kepada Aisyah.
Jadi dia masuk, di tangan dia ada kayu sugi. Kayu sugi. Jadi Nabi pun tengok kat kayu sugi itu lama Nabi tenung. Jadi Aisyah pun tahu Nabi nak tu. Nabi Aisyah tanya, "Aturiduha ya Rasulullah? Kamu nak kayu sugi itu ke ya Rasulullah?" Kan? Tapi Nabi dah tak larat nak jawab dah. Sakit. Cuma Nabi bagi bahasa isyarat angguk. Lalu Rasulullah angguk gitu, Aisyah pun tahulah. Rasulullah nak kayu sugi itu. Aisyah pun ambil kayu sugi itu daripada Abdul Rahman. Dan kayu sugi itu baru. Belum dibuka lagi kayu kulit depan tu. Aisyah ambil, masuk dalam mulut, gigit. Gigit, biar jadi, itulah keluar bulu di bahagian depan tu. Lalu Aisyah pun bagi kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun ambil sugi. Lepas Rasulullah bersugi, Rasulullah pun berpindah ke alam baka. Itu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang Nabi buat. Dan Aisyah berbangga sebab antara benda yang terakhir masuk dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liur. Sebab dia gigit tadi. Di benda terakhir masuk dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air liur Aisyah radhiyallahu taala. Orang Syiah pula dia pergi marah, maki, hamun Aisyah radhiyallahu taala. Dia tak tahu kedudukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Macam. Jadi tak ada salah air liur suami isteri kan tak salah. Tentu tak ada masalah nak kongsi buah gigi boleh. Kan? Kongsi. Tapi basuh elok-elok tak? Dekat sambal lagi tak lalu. Baik, gitu ya cerita dia. Yang pertama sugi. Yang kedua, tuan-tuan semua. Yang kedua, sunat sebelum berwudu basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibali, kata Nabi SAW, setiap perkara yang besar dalam agama, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia terpotong, yakni hilang berkat. Jadi tuan-tuan semua, benda-benda besar dalam agama, kita nak buat, baca bismillah. Nak makan, baca bismillah. Benda besar ni hadap rezeki. Nak minum, baca bismillah. Nak bersetubuh, benda-benda yang ada nilai dalam agama, nak bersetubuh. Benda besar, nak melahirkan zuriat dan sebagainya, baca bismillah. Kan? Jangan tak ingat apa tuan-tuan semua. Baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa saja benda besar, baca bismillah. Tapi kalau benda-benda tu lekeh, tak ada nilai dalam agama, jangan bacalah. Kadang-kadang makruh. Kadang-kadang boleh jadi haram. Baca bismillah. Contoh yang makruh, nak isyak rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab rokok ni tak ada nilai dalam agama. Dan mengikut mazhab Syafi'i, sebelum difatwakan haram, rokok tu makruh. Jadi kita ambil bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tu pun dah makruh. Jangan baca lah. Ambil nak isyak. Isyak haram kan fatwa negeri Selangor. Ataupun tengah nak minum arak. Bismillahirrahmanirrahim, minum arak. Hukumnya haram. Sebab apa? Arak tu benar haram. Walaupun dia rasa dia soleh lah. Aku walaupun minum arak, aku baca bismillah, kata dia. Bismillah tu haram. Dan boleh jadi kufur kalau niat menghina. Boleh jadi kufur, jadi kafir. Kan? Dia bismillah, boleh jadi kafir. Dan jangan main-main. Sebab bismillah ni Quran. Bila kita niat hina, jadi kafir. Ataupun kita nak buang sampah daripada longkang kita. Kita ambil dalam tangan kiri, bismillah, itu tak sunat.
Boleh jadi makruh. Sebab benda-benda itu benda-benda kotor. Jadi benda nak baca bismillahnya benda-benda besar dalam agama. Benda-benda besar yang ada nilai dalam agama, baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga sunatnya waghsil yadaika qabla an tudakhila. Kalau kita ambil wuduk jenis celup dalam bekas. Basuh dulu tangan di luar bekas sebelum kita celup. Contohlah kita ada air 1 baldi. Air 1 baldi ni dia tak cukup 2 kolah. Jadi sebelum daripada kita nak celup, kita basuh dulu tangan kat luar. Sebab apa? Sebab takut-takut ada najis kat tangan kita. Kita pun celup, jadi air yang sikit tadi jadi air mutanajis. Nabi SAW sebut, "Iza staiqastum minan naum," apabila kamu bangun daripada tidur, fala yaghmis, jangan kamu celup yadakum, tangan kamu ke dalam bekas, melainkan kamu basuh dulu di luar bekas. Fa innahu, kenapa Nabi sebut macam tu? Nabi sebut sebabnya la yadri aina batat yaduhu, kerana kamu tak tahu malam tadi tangan kamu masa kamu tidur dia pergi ke mana. Masa kita tidur kita tahu tak tangan kita merayap ke mana? Tak tahu. Orang Arab ni di masa Nabi SAW ada sebahagiannya yang jenis tidur, yang jenis basuh berak, istinja guna batu. Tahu guna batu kan? Bila dia guna batu, najis tu dia tak habis langsung. Dia ada lekat, ada sisa-sisa sikit lagi. Tapi boleh semayang. Sah, dimaafkan. Hak sisa-sisa sikit tu dimaafkan. Jadi bila tidur malam, kadang-kadang berpeluh, tangan kita merayap ke mana? Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak tangan pergi ke mana? Masa tidur. Kalau tahu tu maknanya tak tidur lagi. Sebab tu ada satu ustaz tu, dia mengajar saya dulu. Hantar tidur pukul apa? Anak tidur pukul 12 tak? Macam mana tu tahu? Anak tengok jam. Tengok jam tak tidur lagi. Kan? Macam mana kita tahu tidur pukul 12? Saya tengok jam, anak tak tidur lagi. Saya agak-agak lah kot. Agak-agak pun tak yakin lagi. Sebab kita tak tahu bila kita tidur sebenarnya. Bila kita tidur, kita tak tahu tangan pergi ke mana. Dan biasanya gatal dan sebagainya, tangan pergi ke situ, kita tak sedar. Bila kita bangun, kita celup. Tangan tu dah lekat sisa najis istinja tadi. Kita pun celup dalam bekas. Maka bekas tadi jadi mutanajis. Sebab itu bila kita nak berwuduk celup dalam baldi atau semuanya, kita basuh dulu kat luar. Mungkin tuan-tuan nak tanyalah, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan terfikir nak tanya. Bolehkah ambil wuduk celup dalam baldi? Boleh. Tak jadi mustakmal ke? Tak. Tak jadi mustakmal. Boleh celup. Jangan silap faham. Ada orang kata, kalau dah celup, jadi mustakmal lah. Dah tak jadi mustakmal. Kerana kita niat, tangan tu kita niat nak buat gayung. Bukan kita nak celup ambil wuduk dalam tu. Yang jadi mustakmal ni kalau kita celup muka dalam tu, basuh. Ni sekarang ni kita cedok dengan tangan. Niat kita celup tu tangan ni nak buat gayung. Bukan kita nak basuh tangan. Tak apa. Celup basuh kat luar. Celup lagi. Basuh kat luar. Gitu. Boleh. Macam kita ada kolah ni kan. Patutnya celup dalam kolah. Ada orang ambil gayung. Dia cedok. Dia tak kat tebing kolah tu. Lepas tu dia ambil daripada gayung tu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Walaupun sebaiknya celup dalam kolah lah. Tapi jangan bagi menitik dalam tu lah. Nitik sikit-sikit tu tak apa. Basuh kat luar. Itu syarat. Jangan tuan-tuan marah pula. Oi, apa hal pula ni? Dah ada kolah kau celup dalam gayung. Celup dalam kolah. Boleh. Celup dalam gayung pun boleh. Hukumnya boleh. Kerana kita tangan tadi tu kita niat buat gayung.
Bukan kita nak celup untuk ambil wudu. Kalau celup untuk ambil wudu, baru jadi batal. Jadi mustakmal. Jadi sebelum daripada kita nak celup tangan kita dalam besing ataupun dalam baldi yang tak cukup 2 kolah, kita basuh dulu tangan kat luar. Itu sunnah. Sunnah. Sunnah tu kalau kita tak pasti ada najis kat tangan. Tapi kalau yakin dah tengok ada, minta maaf lah tuan-tuan semua, bangun pagi tengok ada kuning-kuning najis, yakin ada, itu wajib kita basuh kat luar. Ini sunat ni kalau kita tak yakin. Barangkali. Ada orang dulu-dulu disebut dalam kitab, dia tak percaya ke hadis. Dia kata, mana ada tidur malam. Kan? Mana ada tidur malam. Tangan pergi ke situ. Tangan aku elok je. Jadi dia nak ingkar hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala uji terus. Kan? Dia tidur malam tu, dia letak tangan gini dah. Dia bangun pagi, tengok tangan dia dekat punggung. Automatik tanda Allah Ta'ala uji. Jangan tuan-tuan semua. Walaupun hadis tu hadis dhaif ke hadis apa, jangan kita memperlekehkan. Ada satu cerita, ada hadis dhaif, siapa yang tidur selepas subuh, jangan selepas asar, jangan dia cerca diri dia kalau dia jangan dia cerca orang lain kalau dia jadi gila, melainkan diri dia. Kan? Dia pun yo ke hadis ni. Tidur lepas ada apa pun dia pun tidur. Tidur. Tengok tak ada apa pun. Tak ada gila pun kata dia. Dah lama dia tidur. Cukup sebulan. Tak jadi apa pun. Dia ketuk pintu. Ustaz yang mengajar. Syekh tu dia lah. Dia ketuk. Dia ketuk pukul 2 pagi. Tong. Syekh pun keluar lah. Kenyih waktu. Apa hal ni? Saya nak bagi tahu Syekh. Syekh tu mengajar kata kalau tidur lepas asar, lama-lama jadi gila. Saya dah sebulan tidur. Tak gila-gila pun. Kata Syekh memang dah gila dah. Mana ada orang datang rumah orang pukul 3, pukul 2 pagi. Tu dah gila tu. Tanda dah tu. Jadi tuan-tuan semua jangan. Diperlekeh kadang-kadang terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa sajalah dalam dunia ni kita tengok, kita istighfar kalau benda maksiat, minta Allah Ta'ala jauh. Jangan kita pelekeh. Maksiat pun sama. Kalau maksiat ni, kalau pelekeh maksiat orang, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, suatu hari nanti dia akan buat benda yang sama. Man ayyara akahu, siapa yang mengaibkan saudara dia dengan sebab maksiat yang dia buat. Dia pun ejek. Apa buat. Bukan dia niat nak nasihat pun, ejek. La yamut, dia tidak akan mati. Hatta fa'alahu, sehingga dia buat benda yang sama. Banyak dah benda berlaku tuan-tuan. Ada orang ejek orang. Gitu kan. Lama-lama dia juga buat. Lama-lama, tak lama lepas tu Allah Ta'ala uji. Dia buat benda yang sama. Suami isteri pun ada. Datang kes cerita. Bini dia ejek. Suami suka, suami dia ni lah, ngorak perempuan. Nak kahwin lah. Dia ejek, tua-tua pun tak kerti. Lama-lama Allah Ta'ala uji. Bini dia pula ngorak. Jangan main-main. Ini cerita benar. Tak lama, Allah Ta'ala uji. Bini dia mengorak. Dia bini orang. Dia mengorak dengan orang. Suami dia tahu, punya marah. Apa hal kau ni buat apa? Tahulah abang, mungkin Allah Ta'ala. Tak. Dulu kau kata aku juga. Jadi suami dia mengadulah saya ni. Ada juga orang mengadu masalah. Jadi macam counter aduan pula. Pening kepala kita. Jadi, kalau boleh tak payahlah mengadu. Banyak masalah sendiri pun tak tertanggung. Tapi dah rapat-rapat anak murid, rapat-rapat tu kadang-kadang yang mengadu juga. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Itu jangan kita ejek maksiat Allah. Kita doalah ya Allah, janganlah aku jadi macam tu ya Allah. Itu sudah. Dan supaya Allah Taala tak uji kita.
Baik, habis itu tuan-tuan semua. Wah, dah 7.30 dah. 129 bulan depan, Pak. InsyaAllah. Baik, ada soalan nak tanya ke? Ada kemuskilan? Tak ada. Okey. Kuliah saya ni tak apa tuan-tuan, boleh tanya insya-Allah tak ada sebarang bayaran dikenakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna ma yanfa'una. ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.